Bertemu kembali, pertumbuhan ekonomi negara yang dijangka sederhana, ekoran perkembangan dan cabaran luaran yang tidak menentu terus memberi impak kepada pasaran pekerjaan. Ia dikatakan antara faktor utama yang menyebabkan peningkatan kadar pengangguran, terutamanya bagi graduan muda. Untuk rekod, paras pengangguran setakat September tahun lalu berada pada 3.3%. Angka itu dijangka terus meningkat tahun ini. Ikuti kupasan isu ini bersama Raza Syazani Muhammad. Saya graduan dari Texas Tech University dalam jurusan Geoscience. Saya dah menganggur hampir 1 tahun. Antara faktor susah dapat kerja, pertama, tawaran kerja tidak sama dengan apa yang saya belajar. Kedua, gaji yang ditawarkan tidak selari dengan kos sara hidup yang tinggi. Tawaran pekerjaan yang saya beli bukan dalam sama jurusan yang saya belajar dahulu, dan saya fahamkan syarikat-syarikat yang menawar saya pekerjaan adalah mereka mahukan calon pekerja yang lebih 5 hingga 10 tahun pengalaman pekerjaan. Itu antara suara yang dilontarkan oleh graduan muda tempatan yang masih dibelenggu pengangguran. Apapun untuk skop yang lebih luas, ekonomi tidak merangsangkan dijangka menjadi faktor utama yang menyumbang kepada permasalahan ini. Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi negara tahun ini, majoriti firma kewangan global dan institusi penyelidikan terkemuka dunia menyemak semula dan masing-masing menurunkan unjuran bersandarkan kepada perkembangan semasa. Antaranya Moody's Investor Service yang menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK sebenar yang perlahan kepada 4.7% pada tahun ini dan 4.5% pada 2020. Bank Dunia pula menyemak semula ramalan daripada 5.4 kepada 4.9% pada Oktober dan 4.7% pada hujung tahun lalu. Tabung kewangan antarabangsa IMF pula jangkaannya daripada 5% kepada 4.6% tahun ini. Malah menurut RAM Holdings Berhad, lanskap persekitaran ekonomi yang tidak menentu tahun ini turut menjejaskan keyakinan sektor korporat dan perusahaan kecil dan sederhana. Kebimbangan itu turut diakui oleh Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia NEF di mana majoriti majikan kini mengambil sikap tunggu dan lihat. Dan sudah tentu bila keadaan ekonomi itu tidak memberangsangkan, ia akan mempunyai kesan negatif terhadap pertumbuhan pekerjaan, terutamanya keupayaan majikan-majikan untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baru, dan ini sebenarnya akan menjejaskan peluang untuk mencari kerja kepada mereka-mereka yang baru keluar universiti. Berdasarkan kajian Institut Penyelidikan Khazanah KRI, sehingga September 2018, seramai 516,400 yang menganggur, di mana 77.5% daripadanya golongan belia berusia antara 15 dan 29 tahun. Laporan KRI turut mengetengahkan isu graduan yang tidak memenuhi kehendak majikan kerana kurang pengalaman dan kemahiran diperlukan. Malah, kepesatan penggunaan teknologi dan digitalisasi membatutkan penggunaan tenaga kerja. Banyak yang mengarah kepada globalisation, global, free trade. That is trade, you know. And it was, certain sector, the European, the American yang sebagai promote. What we're seeing right now, obviously, there will be new jobs that are created, right? And then there will be new skill sets that are required. So what's important is for, again, companies to realize, that the talent pool for those kind of skill sets is quite limited. So then they need to put in place a very strong differentiator in terms of hiring the best talent. And then obviously from a talent side, they also need to realize that, they have to learn the new skill sets. Wujud pula rungutan majikan terhadap permintaan gaji yang terlampau tinggi sehingga mencecah RM3,000 berbanding yang ditawarkan. Namun, kajian KRI menyangkal dakwaan permintaan gaji tidak realistik tersebut. Menurut laporan, ramai anak muda masih menerima gaji yang lebih rendah daripada paras gaji reservasi RM1,715 sebulan, iaitu 40% lebih rendah berbanding gaji purata sebulan di Malaysia pada 2017. Jadi, apakah tindakan seterusnya yang perlu diambil semua pihak? Ikuti laporan kedua yang bakal merungkai penyelesaian terbaik berdepan isu ini. Raza Syazani Muhammad melaporkan.